Hai semua, dalam video ni saya akan terangkan tentang cara membuat projek tahun akhir dengan cepat. Saya akan share beberapa tips. Projek tahun akhir yang saya sebutkan ini merujuk kepada ataupun relevan kepada pelajar tahun akhir Bachelor Perakaunan khususnya di UPM dan juga program Bachelor berkaitan dengan kewangan dan perniagaan yang dibuat di UPM. Tetapi saya rasa berguna juga, video ini berguna juga kepada pelajar-pelajar dari universiti lain. Okey, ini adalah 5 perkara penting ataupun bolehlah dikatakan tips yang saya harap berguna kepada semua pelajar-pelajar tahun akhir yang sedang dan akan membuat projek ilmiah tahun akhir, ataupun di sini kita panggil dia final year project. Final year project di UPM adalah seperti tesis kecil. Ianya mengandungi semua format yang terkandung dalam tesis yang dibuat di peringkat master dan ke atas. Di UPM, final year projectnya mengandungi 5 bab. Sama seperti yang dibuat, tesis yang dibuat di peringkat master dan ke atas. Cuma ianya tidaklah mendalam seperti yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar master. Final year project untuk Bachelor Perakaunan UPM agak ringkas, dan saya rasa dia punya tesisnya ataupun final year projectnya adalah sekitar 60 ke 100 muka surat saja. So tidaklah seberat seperti student master, tetapi formatnya masih sama dan cara untuk membuatnya masih sama. Okey, so ini 5 perkara penting yang saya rasa kamu sebagai pelajar yang sedang atau akan membuat final year project perlu tahu. Okey, yang pertama, kamu mestilah pilih tajuk kajian yang penting dan relevan kepada minat dan kerjaya. Okey. So, bila kamu nak buat FYP, perkara pertama yang paling penting sekali ialah kamu kena pilih tajuk. Kamu kena pilih tajuk yang penting. Jangan buat tajuk ataupun topik yang tidak penting. Jika tajuk atau topik itu tidak penting, maka kajian itu hanya sia-sia. Yang kedua, kamu kena pilih tajuk yang relevan dengan minat ataupun kerjaya kamu. Jika minat kamu adalah dalam bidang internal audit dan pada masa depan kamu nak bekerja sebagai internal auditor, so kamu buatlah kajian yang berkaitan dengan internal auditing. Jika kamu punya minat dan cita-cita kamu berkaitan dengan percukaian, maka kamu buatlah kajian dalam bidang percukaian. Jika kamu minat dengan info sistem, buatlah kajian yang berkaitan dengan info sistem. So, kamu pilih tajuk yang seperti yang saya sebutkan tadi kerana mungkin ia akan membantu kamu bila kamu nak bekerja nanti. Ada student yang sedang bekerja ataupun belajar sambil bekerja, maka lebih elok dia pilih topik yang berkaitan dengan kerja dia sekarang, ataupun sekurang-kurangnya berkaitan dengan cita-cita ataupun career masa depan yang dia akan pilih. So itu boleh meningkatkan motivasi kamu untuk membuat kajian dan memudahkan kamu untuk buat kajian. Kemudian kamu perlu merujuk kepada penyelia. Penyelia pun ada idea yang tertentu. Kadang-kadang bagus juga jika kamu ikut apa yang tajuk ataupun topik yang dicadangkan oleh penyelia. Okey, perkara yang kedua yang kamu kena tahu ialah fokus kepada practicality dari sudut masa dan kerja yang akan buat untuk siapkan projek. So, kadang-kadang, okey, ni perkara ni sangat penting. Kamu kena ingat, kamu kena fokus kepada practicality. Jangan terlalu
ambitious. Ada student yang nak buat topik yang sangat tinggi ataupun sangat susah. Kononnya kerana dia nak menunjukkan sesuatu bahawa dia ada nak tunjukkan bahawa membuat satu research yang sukar. Itu tak perlu. So yang paling bagus ialah kamu pilih tajuk yang praktikal, yang boleh kamu siapkan dengan mudah dan cepat. Ini kerana kamu ada masa yang terhad. Mungkin satu semester adalah 4 bulan. Di setengah universiti, semester dipendekkan. So masa kamu terhad, kamu kena pilih topik yang ataupun tajuk kajian yang boleh kamu siapkan dengan mudah dan cepat. Dan pada masa yang sama, mencapai standard yang ditetapkan oleh universiti ataupun fakulti. Okey, perkara yang ketiga yang kamu kena tahu ialah anda akan banyak belajar melalui kesilapan dan sedikit saja di dalam kelas dan pembacaan. Okey, kamu kena tahu ini. Dalam kelas kamu akan belajar tentang research method, tentang bagaimana nak buat research proposal, macam mana nak buat final year project. Tetapi sebenarnya itu sedikit saja. Kamu akan paling banyak belajar apabila kamu membuat final year project itu. Bila kamu buat, kamu akan menulis, kemudian kamu akan hantar kepada penyelia. Penyelia akan komen dan bantu kamu untuk memperbaiki dan menambah baik apa yang kamu buat. Masa itulah kamu belajar paling banyak. Belajar dalam kelas ini hanya idea saja, tapi bila kamu buat dan kamu dibantu oleh penyelia, masa itulah kamu akan belajar. So kamu kena sentiasa ingat bahawa kamu kena buat project paper ini, kemudian kena hantar, kemudian kena revise, kemudian kena hantar, mungkin revise lagi sampailah dia menjadi satu FYP yang acceptable, yang boleh diterima ataupun boleh lulus. Okey, itu kamu kena ingat. Nombor 4, siapkan dahulu, kesempurnaan kemudian. Okey, ini sangat penting. Bila kamu buat FYP nanti, kamu kena berusaha untuk siapkan, kemudian kamu hantar. Kamu tak boleh tunggu sampai sempurna baru hantar. Kesempurnaan FYP itu mungkin sangat susah untuk dicapai. Bila kamu siap, kamu hantar, kamu dapat komen, kamu improve, hantar lagi, mungkin diminta untuk improve lagi. So proses itu akan berulang sampailah kamu punya FYP ataupun final year project diterima ataupun boleh diluluskan oleh supervisor kamu ataupun komiti di peringkat fakulti. So yang penting siap. Kamu boleh sempurnakan dia ataupun perbaiki dia selepas itu. Yang kelima, okey, ini sangat penting. Bila kamu buat final year project ataupun projek ilmiah tahun akhir di UPM ataupun di mana-mana universiti, kamu mestilah rujuk buku panduan yang disediakan oleh pihak fakulti ataupun universiti. Di setiap fakulti ataupun universiti ada format-format ataupun syarat-syarat yang spesifik untuk final year project yang perlu disiapkan oleh pelajar tahun akhir. Okey, itulah 5 perkara penting yang saya boleh kongsi kali ini. Mungkin ada lagi tips-tips ataupun perkara-perkara penting yang kamu kena tahu. Mungkin saya akan kongsi di masa depan. Kamu boleh berkomunikasi dengan saya melalui ruang komen video ini. Juga saya cadangkan kamu subscribe channel YouTube ini supaya kamu dapat tonton video-video lain yang berkaitan dengan FYP yang akan saya share pada masa depan.